Pelbagai reaksi dan juga komen dapat kita saksikan terutamanya dalam kalangan ibu bapa, penganalisis pendidikan dan sesiapa sahaja yang pastinya melihat dan juga mengikuti rapat berkaitan dengan sistem pendidikan negara. Kalau diimbas pada tahun 2009, Datuk Razali Ibrahim pernah mencadangkan agar ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dimansuhkan kerana sudah tidak lagi relevan dalam sistem pendidikan negara. Dan katanya ketika itu, UPSR hanya menjurus kepada konsep pencapaian pendidikan melalui peperiksaan yang memerlukan pelajar lulus subjek tertentu untuk layak ke sekolah berasrama penuh dan sekaligus tidak membantu menentukan tahap sebenar akademik pelajar. Dan menerusi talian telefon ketika ini, saya bersama dengan Datuk Razali Ibrahim, Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, melalui fasa bertahun-tahun selepas cadangan yang dikeluarkan Datuk, bagaimana Datuk melihat kepada keputusan yang dikeluarkan ataupun yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan ini? Saya sebenarnya mengalu-alukan sebab perkara ini dah dibincangkan di banyak peringkat, banyak pihak. Dan ketika saya mencadangkan itu pun saya ada asas-asas kenapa cadangan pemansuhan itu perlu dibuat. Saya cuma mengharapkan keputusan itu bukan kerana pandemik COVID. Sebab PT3 juga dibatalkan, UPSR dimansuhkan. Jangan kerana masalah tidak dapat ke sekolah atau sekolah terpaksa ditutup, perkara itu diambil. Saya harap tidak. Kerana soal pendidikan ini tidak boleh kita lakukan uji kaji terhadap mana-mana kohort. Kerana mereka akan jadi mangsa kalau kita buat disebabkan alasan yang tidak betul. Tetapi secara keseluruhan, saya dari tahun 2009, saya ketika buat, saya rasa diceras ketika itu, program Pemuda UMNO. Saya daripada tahun itu, saya sudah melihat ada sebab kenapa saya cadangkan pemansuhan UPSR tersebut. Dan juga Datuk, ada yang melihat terutamanya melibatkan pemerhati pendidikan, pemerhati yang ada dan juga mereka yang terlibat secara langsung dalam pendidikan ini melihat kepada ini merupakan kemenangan besar kepada perjuangan mentransformasikan pendidikan negara. Bagaimana kalau kita dapat saksikan kelangsungan dan juga struktur perjalanan pendidikan terutamanya yang melibatkan pelajar sekolah rendah ini, selepas tidak adanya UPSR ini? Okey, antara perkara yang selalu orang tanya, saya tak pasti sebab kita tidak dimaklumkan secara meluas tentang apakah Kementerian Pelajaran ingin lakukan. Kita baru dengar pengumuman khas oleh Yang Berhormat Menteri. Tetapi saya nak beritahu daripada agenda keseluruhan, bila pelajar ke sekolah, dia punya matlamat untuk berjaya seolah-olah UPSR untuk sekolah rendah. Ini perkara yang tak berapa tepat untuk kita masukkan dalam kepala anak-anak kita dalam konteks pendidikan. Berjaya bukan untuk sekolah rendah, kejayaan bukan hanya UPSR. Kerana dari segi psikologi pelajar pun, mana-mana insan di bawah usia 12 tahun, they cannot handle victory, they cannot handle defeat. Maknanya kalau dia, ini kajian-kajian yang dia buat, dalam pendidikan pun sama. Kalau katakan UPSR itu adalah pencapaian yang paling baik ketika dia sekolah rendah, dia dapat 6A, dia rasa dia dah berjaya, maka potensi dia akan terhenti. Begitu juga kalau dia gagal, seolah-olah dah tak ada dah masa depan. Sebab itu, UPSR pada saya ketika itu tidak sepatutnya dijadikan sebagai matlamat mengukur kejayaan. Antara perkara lain dari segi transformasi pendidikan, kita perlu memberi satu matlamat dan sebab untuk mereka terus belajar. Antara perkara yang dikatakan sebagai rewards ketika itu, masuk asrama penuh ataupun MRSM, SBP dan MRSM bergantung kepada keputusan UPSR. Yang ini pun kena lihat balik. Kejayaan pendidikan sepanjang hayat ini tidak perlu atau tidak boleh kita segmentkan sebegitu rupa. Seolah-olah yang tak dapat masuk asrama penuh dilihat gagal. Jadi ini juga membantu kepada apakah bentuk transformasi pendidikan yang ingin dibuat oleh pihak kerajaan. Bukan hanya kepada asas berjaya dalam satu-satu peperiksaan. Jadi kalau ditanya tentang ini permulaan kepada suatu perubahan transformasi pendidikan dalam negara yang pada saya perlu
libatkan semua pihak bagi menentukan kejayaannya. Kalau tidak, kita akan ada sekali lagi half-cooked measures about inisiatif yang nak dilakukan dan akhirnya anak-anak kita jadi mangsa. Saya tak mahu itu berlaku. Datuk, 12 tahun tempohnya daripada 2009 dan tadi Datuk menyatakan tidak menjangkakan ia akan dimasukkan ketika pandemik COVID-19. Adakah Datuk melihat kepada kewajaran ini sepatutnya dilakukan ataupun dilaksanakan lebih awal daripada sebelum ini? No, saya pada ketika itu bila kita beri cadangan perlu ada kajian, saya tak menjangkakan terlalu lama lah. Tetapi antara asas yang tambahan untuk pemansuhan yang saya cadangkan itu termasuk bajet. Kalau saya ingat dulu akan ada je soalan bocor. UPSR soalan bocor. Yang buat soalan pun dah habis idea nak buat soalan. Kalau tengok soalan UPSR dah bulang-bulang dah. Dan pelajar yang mendapat straight A's ni terlalu ramai. Maknanya bajet untuk penyediaan menangani masalah bocornya soalan dan juga menanda kertas peperiksaan itu dapat kita jimatkan dan kita jimat jangan bagi pelajar benda lain. Penjimatan itu akan berlaku. Penjimatan itu perlu dipulang balik kepada sistem pendidikan bagi kejayaannya. Sebab itu pada saya, kalau kita boleh buat awal dulu, ada banyak perkara sebenarnya dapat kita lonjakkan pelajar kita. Terutama dalam zaman sekarang. Sekarang ni dah berbeza sedikit sebab ada ICT-nya, internetnya, bahan-bahan pendidikan yang begitu banyak berada dalam media-media sosial kita. Yang perlu kita dengan cepat membendung ataupun mengambil faedah daripadanya. Datuk, kelegaan ini kepada siapa, Datuk? Kepada pelajar itu sendiri ataupun murid darjah 6 ini, kepada ibu bapa dan keseluruhannya guru-guru dan juga mereka yang terlibat dalam sektor pendidikan? Ya, kelegaan ini boleh menjadi ketakutan kalau kerajaan akhirnya menyusahkan ibu bapa macam sebelum ni lah. Belajar di rumah, kena beli laptop, dah sedia laptop, tak bagi, tak dapat, orang baru nak beli, lepas tu tidur buka sekolah. Ini tak mahu. Itu tidak melegakan sesiapa. Tetapi saya mengharap dia punya kelegaan itu sehingga mak bapak seronok nak hantar anak ke sekolah. Para pelajar kita tak sabar nak tunggu pagi untuk pergi ke sekolah. Kita jangan hukum mereka dalam konteks pendidikan. Kita kena cari satu jalan untuk mereka embrace dan menjayakan pendidikan ini kerana dia nampak pendidikan ini satu yang menghiburkan dan amat perlu dalam menjadikan mereka orang yang berguna di masa akan datang. Dan Datuk percaya Datuk percaya ataupun bagaimana Datuk melihat kepada sistem pendidikan ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini? Secara strukturnya, secara perjalanannya, adakah Datuk rasa ia sesuatu yang memuaskan? Dia sedikit berterabur lah. Mungkin perkara ini datang secara serentak di seluruh dunia, masing-masing mencari apakah keadaan yang paling baik. Tidak ada ikutan yang boleh kita pelajari. Jadi dia mungkin sedikit kelang kabut. Termasuk kaedah teknik pembelajaran dengan konten pembelajaran juga terpaksa diubah sesuai mengikut suasana yang diputuskan. Tapi keseluruhannya saya nampak dia sedikit kelang kabut itu tetap akan berlaku kerana kesediaan di pelbagai peringkat daripada ibu bapa, pelajar, guru, peringkat pentadbiran tidak dilakukan dengan lancar. Malahan saya pernah jumpa ada satu orang, dia kata hentikan usia. Makna 1 tahun tu usia tak bergerak lah. Maksudnya everything in pause mode. Maknanya macam tu kan ada SPM ditangguh dan sebagainya. Benda ni dia akan memberi kesan kepada struktur kehidupan seharian dan keseluruhannya saya boleh nyatakan bahawa mak bapak pelajar sentiasa pada ketika itu menanti saja apa keputusan yang bakal dibuat oleh kerajaan dan rakyat Malaysia ni memang cukup tinggi tahap akur kepada peraturan. Cuma bila arahan itu berbeza-beza, mengelirukan dan kadang-kadang sampai peringkat flip-flop. Yang ini orang mungkin akan marah. Ini mungkin tidak akan dapat kerjasama daripada ibu bapa, pelajar dan masyarakat keseluruhan.
Yang ini perlu kita elakkan. Ambillah masa, fikir apakah yang terbaik dan saya rasa yang lain akan ikut. Ya, Datuk, dan sekarang ini kita nak memperkasakan PDPR ketika kes mungkin melonjak dan juga menunjukkan peningkatan setiap hari. Kesediaan pelajar dan juga ibu bapa melewati setahun yang lalu ketika kita mula-mula adanya PKP disebabkan COVID-19. Tetapi untuk melahirkan insaniah dalam kalangan murid-murid dan juga pelajar menerusi PDPR ini, bagaimana Datuk? Dan juga bagaimana kita boleh mengaplikasikan dan juga mencari mekanisme terbaik? Dia tidak boleh buat separuh-separuh. PDPR ini dalam kita mendidik, memastikan pelajaran itu dapat diteruskan mengikut matlamat yang kita susun, dia tidak boleh separuh-separuh. Dia kena berterusan dan paling penting tak boleh dipolitikkan dan tak boleh kita buat semacam uji kaji. Mereka yang terlibat dan mempunyai kepakaran pendidikan cukup sensitif. Dia kata ramai sangat orang suka komen tapi tak pernah tahu pun apa yang perlu kita timbangkan dalam soal pendidikan ini. Jadi pada saya yang paling mustahak dia mesti menyeluruh sifatnya. Dia tidak boleh kita buat hanya kerana benda itu berlaku, kita buat reactionary terhadapnya. Jadi pandemik ini akan ada, saya tak tahu berapa lama, tapi semua orang kata akan ambil tempoh yang lama. Jadi kita tidak boleh ambil short term measures untuk berhadapan dengan COVID dalam soal pendidikan. Kita kena tengok secara menyeluruh kesan kepada pendidikan secara menyeluruh dan bagaimana kita nak menjadikan sistem persekolahan, kalau kita ambil dalam konteks persekolahan dan universiti, bagi memberikan pendidikan di pelbagai tahap kepada rakyat dan pelajar, mestilah bersifat jangka masa panjang. Tidak boleh short term hanya kerana COVID. Ada banyak platform dan ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, COVID cabarannya berlaku di seluruh dunia. Pasti ada perbincangan di peringkat UNESCO dan di peringkat United Nations sekalipun tentang soal pendidikan ini dapat kita ambil yang mana paling sesuai dengan negara kita.